Okey, kita tengok soalan. Okey, kita tengok muka surat 124. Okey, menentukan bilangan pilih atur bagi n objek yang berbeza. Okey, diambil r objek pada satu masa. Okey, contoh dia kata okey, anda telah mempelajari kaedah. Okey, sebelum kita dah belajar kalau ada 4 nak 4 kan. So kita buat 4 3 2 1. Okey, dalam kes ni katakan kita ada 7 huruf. Okey, bertuah. Kita ada pilihan dia bertuah. Okey, kita nak 4 saja. So dalam kes ni kita daripada 7 kita nak 4. 7 kita nak 4, jadi kita buat 7P4. Okey, kalau kita tengok kita ada pilihan 4. 1 2 3 4. Okey, yang kita nak 4 huruf. Pilihan kita bertuah ni ada 7 huruf. Daripada 7 kita nak 4 saja. Jadi daripada perkataan bertuah 7 ni, yang pertama kita masukkan berapa huruf? Berapa huruf ni? Bertuah ada berapa? Ada berapa? 7. Bila satu dah hilang, satu dah ambil, yang tinggal berapa? 6. Satu dah ambil, yang tinggal berapa? 5. Satu dah ambil, yang tinggal berapa? 4. So kita dapat 7 darab 6 darab 5 darab 4. So ambil kalkulator, tekan, dapatlah 840. Faham tak ni? Okey, contoh dia, kita ada contoh lain. Kita ada 9 huruf tapi kita nak 3. So 9P3. Betul tak? So kalau 9P3 ada 3 huruf, 1 2 3. So yang pertama ada apa? 9. Yang kedua 8. Yang ketiga 7. So darabkan. Okey, faham tak ni? Faham tak? Faham. Okey, itu secara logik lah. Tapi kita boleh terbitkan formula apabila 7P4 tadi, contohnya 7P4 kita tahu, bila 7P4 kita dapat 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Betul? Kemudian 4 pula 3, 2, 1. Okey. Okey. Betul tak? Okey. 4 kita dapat. Ni lah kita potong ni tadi. Kan sebab kita isi, kita nak 7, nak 4. So 7, 6, 5, 4. So kita tahu kita boleh hilangkan 3, 2, 1 dengan 3, 2, 1. Apa kaitan kefahaman kita tadi dengan formula? Okey, jadi formula kaitan dia adalah bila 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ni adalah 7 faktorial. 3, 2, 1 ni adalah 3 faktorial. Okey, so kita dapat terbitkan satu formula iaitu 7 faktorial. 3 faktorial ni adalah 7 tolak 4. Okey, 7 tolak 4. So bila 7 tolak 4 dapatlah 3 faktorial. Okey, so dapatlah 3 faktorial. So dari segi formula kita dapat terjemahan dia, formula iaitu muka surat sebelah ni. Okey, surat sebelah. Okey ni. Iaitu formula dia adalah n faktorial bahagi n tolak r. Okey, so dalam kes ni n faktorial ni n p r. Okey, jadi formula dia n faktorial bahagi n tolak r faktorial. Okey, contoh dia kalau 8p5. Okey, kita masukkan formula ni. Ni n p r. Okey, masukkan. So 8 faktorial bahagi cepat-cepat teman. Okey, bagus. 8 tolak 5 faktorial. So akan dapat 8 faktorial bahagi 8 tolak 5? 3 faktorial. Okey, 3 faktorial. So baru dapat 8, 7, 6, 5, 4, 3 faktorial. Kan? Ni 3 faktorial. So potong. So ada 1, 2, 3, 4, 5. Itu maksud dia. Okey, faham tak ni?
So sama juga tadi lah. Kalau kita ikut logik tadi, kita ada 8 huruf, nak 5. So 8, 7, 6, 5, 4. Okay, faham tak? Faham ke tak faham? Faham. Okay, faham, bagus Alright. So kita tengok. So kita dapat formula dia adalah bila NPR, nanti tadi formula kita terbitkan, iaitu N factorial bahagi N tolak R dalam kurungan factorial. Dengan keadaan R tu mesti kecil daripada N. N ni lagi besar, R kecil. Okay, contoh soalan ni pula. Tanpa menggunakan kalkulator, cari nilai bagi 6P4. Maksud dia kita ada 4 pilihan. 1, 2, 3, 4. Okay, kita ada 4. Kita nak 4 tapi pilihan kita ada 6. So maksud dia kita isi apa ni mula? 6. Kemudian isi yang kedua, kotak kedua apa? 5. Kotak ketiga? 4. 3. So dapat jawapan dia 360. Kalau dalam buku teks ni penyelesaian dia, okay, dia masukkan formula jugalah. Tapi kalau awak terus dapat ni pun tak ada masalah sebab dia kata tanpa menggunakan kalkulator. Okay, so tadi formula dia adalah N factorial. So N dia adalah NPR. N dia adalah 6. So 6 factorial bahagi 6 tolak 4 dapat 2 factorial. So selesaikan 6, 5, 4, 3, 2 factorial, kita potong dapat 360. Sama je lah. Okay, boleh ikut tak? Faham ke tak faham? Boleh. Faham Okay, bagus. Okay, seterusnya tengok. Okay, kita tengok ni pula. Okay, nombor contoh 7. Okay, dia kata, tengok 8 orang ahli jawatankuasa. 8. Sebuah persatuan dicalonkan untuk memegang presiden, naib presiden dan setiausaha. So ada berapa ni? 1, 2, 3. So daripada 8 kita nak 3. Betul tak? 8 kita nak 3. Faham tak ni? Faham. Dia ada 8 pilihan tapi nak 3. So 8P3 lah. Okay, so 8P3. Okay, awak masukkan formula tadi. Formula dia ni N, ni sama dengan N PR. So N factorial bahagi N tolak R factorial. So dapatlah, ataupun awak boleh kaedah yang biasa tadi. Kefahaman awak adalah 8, 7, 6. Betul tak? So dapat apa? 8, 7, 6? Tekan 8, 7, 6 dapat apa? 336. Dapat 336. Itu kaedah yang tanpa guna kalkulator. Kalau guna formula, masukkan tadi 8 factorial. Ni 8 factorial. So 8 tolak 3 factorial, dapatlah 336. Sama je. Okey, ataupun awak ambil kalkulator awak. Bila 8 P3, okey, awak tekan kalkulator 8, ambil kalkulator 8. Awak tekan shift, tekan 3. 8 tekan shift, tekan 3. Sorry. P 8 P3. Okey, kalkulator. Okey, 8 tekan shift, tekan darab. Okey, awak tekan 8, tekan shift, tekan darab. Bila awak tekan darab, dia akan keluar P. Betul tak? Tekan darab ni dia akan keluar P. Sebab dekat darab tu, dekat atas dia ada tulis NPR. Pasal tak? Boleh tak boleh? Boleh. Okey. So cara dia, awak tekan 8. Okey, awak tekan shift, tekan darab. Darab ni maksud dia NPR. Okey, tekan shift, tekan darab, dia akan keluar NPR kan? So 8 shift darab tekan 3. So dapatlah 336. Dia akan keluar 8 P3. Betul tak? Dalam kalkulator awak akan keluar 8 P3. So tekan sama dengan dapat 336. Okey, faham tak ni? Faham. Faham Okey, dah siap. Okey, ni apa pula ni soalan ni? Okey, tengok. Pertimbangan situasi data. Katakan 4 huruf daripada perkataan bertuah ingin diperolehi dalam bentuk bulatan pula. Okey, kalau bulatan macam mana? Tadi garis lurus kita dah belajar bulatan. So kalau bertuah ada apa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 7 P4. Betul tak?
7/4 ni kalau linear. Betul tak? 7/4 kalau linear. So, kena bahagikan dengan apa? Bahagikan dengan, ingat tak bulatan tadi? Bulatan tadi ingat ke tak? Mana bulatan tadi? Ni. Kalau bulatan, okay, formula dia adalah ni. Okay, formula dia adalah N kurungan N tolak 1 bahagi N. Okay, bahagi N. Okay, dalam kes ni N dia berapa? Dalam kes ni N dia berapa? Yang kita nak apa? Tak, yang kita nak apa? Yang kita nak. Apa yang kita nak ni? 4. So, bahagi 4. Yang kita nak tu berapa? So, jawapan dia 7/4 bahagi 4. Sebab kita nak yang kita nak. Okay, yang kita nak adalah 4. Bukan 7. 7 pilihan. Okay, sama macam ni tadi. Yang ni yang kita nak adalah 3. 1, 2, 3. So, bahagi dengan 3. N dia 3. Faham tak? Faham tak ni? Yang kita nak. Bukan pilihan. Okay. Alright. So, jawapan dia adalah 7/4 bahagi 4. So, dapatlah 210. Okey, jadi formula dia adalah bilangan pilih atur bagi n objek yang berbeza diambil r objek pada satu masa yang disusun dalam bentuk bulatan diberi n PR bahagi r. Berapa kita nak tu? Bagi r lah. Okey, so dia kata pilih atur suatu objek yang disusun dalam bentuk bulatan tidak mengambil kira sama ada mengikut arah jam atau lawan jam. Maka bilangan piatur adalah, okey, ni apa? Kalau tak ikut lawan jam, arah jam, dia adalah apa? Dia ada bentuk bulatan yang kita belajar tadi. Faham tak? Bulatan maksud dia contoh macam manik. Okey, bila manik ikut jam lawan jam tak ambil kira. So, formula dia adalah N PR bahagi 2 darab R. Ini kalau bulatan. Kalau selain daripada bulatan, formula dia adalah N PR bahagi R. Ini kalau secara secara bulatan. Okey, yang ni pula kalau melibatkan bentuk bulatan macam manik, macam apa lagi? Yang bulatan tadilah, kan? Yang tak, maksud dia kalau ikut jam lawan arah jam tak dikira. Okey, kita tengok contoh ni pula. Ni tadilah manik, kan? Kita ambil kes manik. Okey, Nadia membeli 12 butir manik. Okey, manik pelbagai warna di pasar kraft tangan Kota Kinabalu dan bercadang untuk membuat seutas gelang. Okey, bila gelang melibatkan satu circle. Alright. Jadi kalau manik ikut jam dan lawan jam benda yang sama. Okey, jadi Nadia ingin membawa gelang itu hanya, okey, Nadia mendapati bahawa gelang itu hanya memerlukan 8 butir manik. So 12 P8. Berapa bilangan pilih atur untuk menghasilkan gelang tersebut? So bahagikan dengan apa? Bahagi dengan R tadi 8 dan bahagikan dengan 2. So apa bagi 2? Sebab bila bulatan ikut jam dan lawan jam benda yang sama. So jawapan dia adalah ni dapatlah 12/8 bahagi 2/8 iaitu 1247400. Okey, faham tak ni? Boleh tak boleh? Boleh. Okey, ingat kalau dia bentuk bulatan, kalau kita ambil garis lurus NPR. Ni kalau garis lurus. Kalau bentuk dia bulatan, okey, NPR bahagi R. Kalau bentuk bulatan dan melibatkan manik. Okey, kalau manik ni maksud dia susunan ikut jam dan lawan jam benda yang sama. So formula dia adalah NPR bahagi R bahagi 2. Kenapa bahagi 2? Sebab ikut jam dan lawan jam benda yang sama. So kena bagi 2. Okey, so ada 3 formula. Ingat tak? Boleh tak ni? Kalau garis lurus NPR, kalau bentuk bulatan, okey, NPR bahagi R. Kalau dia melibatkan sfera ke bulat, benda yang bulat yang ikut jam dan lawan jam benda yang sama, NPR R bahagi 2. Ada 3 formula. Okey, dapat tak ni? Boleh ikut? Boleh tak boleh? Boleh. Okey, so buat latihan. Berapa dah jam?
Oh, dekat pukul 2 dah. Okay, awak buat latihan. Okay, buat nombor 2. Menggunakan pintu berlainan. Okay, nombor 3, 4 dan 5. Buat semualah. Okay, buat nombor 3, 4 dan nombor 5. Tengok pekerja ke? Okay, boleh. Alright. Ada lagi tak soalan? Okay, banyaklah kita belajar hari ni. Okay, tak apalah, tu je lah. Okay, buat ni.